Orang biasa akan melakukan sesuatu berulang kali sebanyak 5 kali atau 6 kali sahaja. Tetapi orang yang luar biasa hebat akan membuat sesuatu, mengulang sesuatu beberapa kali. Mungkin boleh 20 kali, lebih daripada 30 kali, lebih daripada 40 kali. Alah cikgu, mana ada masa, banyak lagi benda nak kena buat. Caranya adalah korbankan masa. Korbankan masa apa? Korbankan masa kita tengok cerita Netflix. Korbankan masa kita main game online. Korbankan masa kita stalk media sosial orang lain. Maksudnya ialah kita korbankan masa perkara-perkara yang tidak manfaat untuk kita. Orang hebat ni, dia akan manfaatkan masa sepenuhnya untuk keharmonian dan kesejahteraan diri dia. Baiklah, cikgu nak kongsikan bagaimana orang hebat menggunakan rasa minda, the power of mind. Menurut kajian Dr. Muhammad Nur Al-Sufi Romli dalam bukunya Formula Juara A+, dia kata kuasa minda ni ada 4. Pertama, optimumkan potensi minda. Kedua, strategi yang tepat. Ketiga, perlu aktif berfikir. Dan yang keempat, perlu rasa susah. Okey, baiklah, jom kita teroka satu persatu. Dr. Muhammad Al-Sufi Romli mengatakan bahawa otak ini adalah anugerah yang paling terindah yang perlu kita manfaatkan. Ya, betul. Sebab apa? Otak inilah yang akan membantu dan menggerakkan kita dan merupakan pusat kawalan utama kita. So, otak ni ada dua bahagian. Bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Kalau bahagian kiri ini, dia mengawal pergerakan sebelah kanan. Konsepnya adalah membentuk konsep yang bersifat analytical, logical, saintifik, matematik. Itu adalah otak sebelah kiri. Kalau otak sebelah kanan, dia mengawal pergerakan sebelah kiri. Dia punya fungsi atau peranannya pula adalah membentuk pemikiran ataupun konsep berimajinasi, seni, muzik, emosi dan juga abstrak. Itu adalah kefungsian otak. Bagaimana pula cara kita nak memelihara akal fikiran kita? Dua perkara utama, iaitu perkara asas sahaja, iaitu segi makanan dan juga tidur. Okey, kalau segi makanan pula, pastikan kita mengambil makanan yang berkualiti dan juga seimbang. Yang kedua, berhenti sebelum kenyang. Yang ketiga, makan tepat pada masanya. Dan tolong kurangkan makanan segera. Itu dari segi aspek makanan. Kalau dari segi tidur cukupi pula, kita perlu mendapatkan tidur antara 6 hingga 7 jam. Ini diperakui oleh orang-orang hebat dalam pembacaan saya. Antara orang yang mendapatkan tidur antara 6 hingga 7 jam adalah Bill Gates, pengasas Microsoft, Jack Ma, CEO Alibaba, dan pemain basketball NBA James LeBron James, tak silapnya. Mereka ini dapatkan tidur cukupi antara 6 hingga 7 jam. Kita dah lihat teknik yang pertama, iaitu optimumkan potensi minda. Sekarang kita nak lihat pula teknik yang kedua, iaitu strategi yang tepat. Strategi yang tepat. Okey, selalunya kalau kita bangun pagi, kita mandi, kita akan menggunakan air apa? Air panas ke air sejuk? Jarang sekali kalau bangun pagi kita akan mandi dengan air sejuk. Tapi apa kata mulai hari ini, saat ini kita tukar, bangun pagi kita mandi dengan air sejuk. Sebab air sejuk ni dapat menyegarkan tubuh badan kita dan juga memberi kecerdasan kepada minda kita. Okey, yang kedua, belajar di meja belajar dan juga kerusi belajar, bukan belajar di atas katil. Okey, cikgu nak tanyalah, apa yang akan jadi bila kita belajar atas katil? Adakah kita boleh bertahan selama 1 jam? Adakah kita boleh bertahan selama 2 jam? Selalunya bila kita berada di atas katil dan belajar, kita hanya mampu bertahan
paling-paling maksimum adalah 15 minit sahaja. Selepas itu kita mungkin akan baring sambil baca buku. Kita akan mungkin baring sambil buat latihan. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Proses pembelajaran tu tidak berlaku secara efektif. Kita membazir masa lama tapi kita tidak dapat apa-apa. Jadi pastikan semasa kita belajar itu ada meja dan kerusi belajar. Okey, yang ketiga, bersenam. Saya selalu ulang benda ni banyak kali dalam video saya. Okey, bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Apa-apa senaman sekalipun. Sama ada nak jogging ke, walking, aerobik, zumba, apa-apa sahaja senaman. Tetapi pastikan kita senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Sebab apa kita kena senaman ni? Pertama, dia dapat mengurangkan kebimbangan, mengurangkan tekanan, kemudian membuatkan mood kita berada dalam keadaan baik, menstabilkan emosi dan menstabilkan perjalanan darah kita. Itu pentingnya kita senaman. Paling-paling minimal lah 3 kali seminggu. Teknik pertama, optimumkan potensi minda. Teknik yang kedua, strategi yang betul. Teknik yang ketiga, perlu aktif berfikir. Mari kita ulas balik bagaimana nak aktif berfikir. Okey, first, fokus kepada matlamat diri. Kita kena faham setiap daripada kita perlu ada matlamat hidup. Sebab apa? Ibaratlah saya bagi satu contoh di mana katakanlah orang tu dia ada kereta. Dia bawa kereta tak tahu nak pergi mana. Kereta dia bawa je sampailah habis minyak dalam kereta dia. Okey, tapi tak tahu nak pergi mana. Tak ada destinasi yang dia nak pergi. Berbanding dengan orang yang ada matlamat. Dia tahu nak pergi mana. Jadi dia akan bawa kereta, dia akan tuju ke tempat yang dia nak pergi. Sama jugalah dengan kita. Kalau kita ada matlamat, kita akan plan perjalanan hidup kita untuk mendapat matlamat kita. Yang tu yang paling penting, fokus pada matlamat. Yang kedua, ketekunan. Menurut Iron Lady of Pakistan, Muniba Mazari, dia menyatakan bahawa failure is an option, give up is not an option. Maksudnya apabila kita gagal, kita boleh berusaha, mencuba sehingga kita berjaya. Tetapi kalau kita putus asa, benda ni tak akan berlaku. Maksudnya kita tak nak mencuba lagi. So yakinlah anak-anak bahawa diri sendiri ini adalah sangat hebat. Kita lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Optimis dengan kemampuan diri sendiri. Okey, untuk teknik yang ketiga iaitu perlu aktif berfikir. Yang pertama adalah fokus kepada matlamat diri. Yang kedua ketekunan dan yang ketiga adalah kesabaran. Jom kita lihat kesabaran. Untuk menjadi orang hebat kita perlu sabar. Okey, menurut Dr. Muhammad Nur Al-Sufi Ramli mengatakan bahawa kemenangan adalah satu proses. Mana mungkin kemenangan kita dapat miliki sekelip mata. Hari ni kita buat, hari ni kita dapat. Tak mungkin. Hari ni kita buat latihan, hari ni kita dah pandai. Tak mungkin berlaku macam tu. Kemenangan sememangnya tidak mudah, namun dapat dimiliki dengan kesabaran dan terus berusaha. Maksudnya kat sini kita kena sentiasa sabar dan dalam masa tu kita kena berusaha dan terus berusaha. Pada teknik yang keempat, sebelum kita pergi kepada teknik yang keempat, teknik yang terakhir, saya nak ulang balik teknik yang pertama adalah apa dia? Tak dengar. Optimumkan potensi minda. Betul. Yang kedua adalah strategi yang tepat. Yang ketiga apa dia? Perlu aktif berfikir. Dan yang keempat, kena rasa susah. Ni maksudnya adalah untuk mendapatkan sesuatu kita kena berusaha walau sesusah mana sekalipun. Jadi tak perlulah kita rasa takut kalau kita melakukan kesilapan atau kesalahan dalam proses kita berusaha. Itu adalah normal kerana manusia ni tidak apa orang kata,
tidak terhindar daripada melakukan kesilapan. Tetapi daripada kesilapan tersebutlah kita akan belajar dan membaikikan keadaan. Dengan kesilapan dan kesalahan yang kita buat, dia dapat mematangkan diri kita dan membantu kita untuk menjadi yang lebih kuat dan juga cermelang. Itu yang maksudnya perlu rasa susah. Anak-anak sekalian dan juga para pendengar sekalian, okey, kita telah melihat bagaimana orang hebat menggunakan kuasa minda hanya menggunakan 4 teknik sahaja. So, kesimpulannya adalah kita perlu berani keluar daripada zon selesa. Sebab apa? Kita kena biasakan ataupun sesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Okey, jangan rasa macam susahnya, tak boleh nak adapt, tak boleh nak sesuaikan. Ya, saya faham, tetapi kita kena belajar sikit demi sikit untuk keluar daripada zon yang selesa dan berusaha untuk mencuba sesuatu yang baru. Bukan untuk siapa pun, untuk diri kita sendiri. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Diharapkan semua mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. So, kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Okey, bye-bye. Jangan lupa, love yourself.